الهنية والوصية والماضية للحبيب العلامة علي بن حسن العطاس رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال: وعامل جميع الخلق بأن تكف عنهم شرك، فإن الله يكف عنهم شرههم. فقد روي في الأثر عنهم شرك، أن تكف عنهم شرك، بأن تكف عنهم شرك، فإن الله يكف عنك شرهم. فقد روي في الأثر عن سيد البشر: من أراد السلامة فليطلبها في سلامة غيره منه. نعم. وانوي الخير لجميع المسلمين، فإنه قد ورد في الحديث فيه: نية المرء خير من عمله. نعم. وورد أيضا: إنما الأعمال بالنيات الحديث. ولا تضمر شرا ولا تستبطن غلا وطهرت طويته وصفى باطنه عن الغل والغش والحقد على المسلمين فيكون أعبد أهل الأرض ويكون نومه عبادة. نعم. بهذا جاءت هذا Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas pada nasihatnya yang berikutnya, yang sebelumnya mengingatkan kepada kita tentang pentingnya nasihat menasihati. Kemudian dimulakan nasihat pertamanya dengan nasihat takwa, karena itu adalah nasihat yang Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada setiap umat, bukan hanya umat Islam, bukan hanya umat Nabi Muhammad saja, tetapi Ahlul Kitab sebelum kita pun, golongan Yahudi dan Nasrani, juga diberi nasihat, diberi pesanan, diberi wasiat, yaitu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya, takwa dengan tubuh badan, takwa dengan hati, sebagaimana saya jelaskan semalam. Nasihat yang kedua daripada beliau mengingatkan agar supaya kita berpegang kepada konsep kasih sayang dan menyikapi orang yang bersalah kepada kita dengan memandang kepada mereka dengan pandangan sayang, karena mereka lemah dengan sifat-sifat kurangnya. Orang yang hasad kepada kita, orang itu lemah karena menyimpan penyakit hasad dengki. Karena dia terkena musibah penyakit hasad dengki, maka dia sakit di situ. Siapa sakitnya? Sakit hasad, sakit dengki. Maka seperti mana kalau kita melihat orang sakit di hospital, atau kita melihat orang sakit di rumah kita, tak terdaya, tak boleh bangun, mungkin tak boleh bercakap, tak dapat mengangkat tangan pun juga, nak bercakap sepatah-patah pun juga, kadang-kadang merintih kesakitan. Kalau kita tengok orang macam tu, apa kita rasa dalam hati? Maksud kita kasihan pada dia. Apa sebabnya? Dia sakit. Seperti mana kita mengasihani kepada orang yang sakit tubuh badannya, kita perlu mengasihani juga kepada orang yang sakit hatinya. Sakit hasad, sakit dengki, sakit riya, sakit sombong. Walaupun badannya sehat, paham dong. Maka kalau seseorang ada penyakit-penyakit seperti itu, walaupun orang itu menyakiti kita dengan hasad dengkinya atau dengan sifat sombongnya, contohnya merendahkan kepada kita, memaki kepada kita, menghina kepada kita, contohnya. Ini orang sakit ini. Paham? Sakit apa? Sakit sombong, sakit takabur, sakit hasad dengki. So kita pun mengasihani kepada dia.
Kenapa? Dengan dia melakukan sombong tu, dia berdosa. Ancaman orang sombong itu diancam tak masuk syurga. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbat khardal min kibrin. Tak akan masuk syurga orang yang hatinya ada penyakit sombong, walaupun hanya sebesar biji sawi. Di mana ada ancaman yang lebih berat daripada orang diancam tidak masuk syurga. Oh, kasihan betul orang itu. Ini terancam tak masuk syurga, dia macam mana? Faham dong? Jadi, menyikapi kepada orang-orang yang dia sakit hatinya, kita perlu mengasihani kepada dia. Semoga Allah kasih sembuh dia daripada penyakitnya, semoga diangkat sifat sombongnya, dan begitu seterusnya. Faham dong? Hadap nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga katanya, wa'amil jami'al khalqi bi an takuffa anhum syarraka. Bergaullah kamu kepada seluruh makhluk dengan kamu menjaga diri kamu daripada melakukan kejahatan kepada mereka. An takuffa anhum syarraka. Takuffa anhum syarrak maksudnya jagalah atau bergaullah kamu dengan semua orang dengan kamu tidak melakukan kejahatan. Bergaullah dengan semua orang dengan kamu tidak melakukan kejahatan. yakni seseorang itu sudah dikira berbuat kebaikan kepada orang lain dengan tidak melakukan kejahatan kepada mereka. Walaupun tak ada apa-apa ihsan yang dia buat, kecuali menjaga diri daripada memudaratkan orang lain. Tak kacau orang, tak sakiti orang, tak maki orang, tak pukul orang. Faham tu? Menjaga diri daripada menyakiti orang, baik dengan kita punya lisan. Kalau kita kata, kita mengata kepada orang, ya kan? Menuduh atau menghina atau mencela, orang yang dicela, orang yang dihina, dia akan sakit hati. Dia akan terkilan. Maka jagalah diri daripada menyakiti orang lain walaupun dengan kita punya lisan. Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Islam itu orang lain selamat daripada lisan dan juga dari tangannya. Seseorang itu boleh masuk syurga dengan lisannya dan boleh masuk neraka dengan lisannya. Atau dengan satu kalimat. Nah, tengok macam mana dahsyatnya lisan. Impact daripada lisan. Wafil hadis dinyatakan wa inna ar-rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan. Ada kalanya ada seseorang yang mengeluarkan kata-kata yang dia tak peduli pada kata yang dikeluarkan, tapi kata-kata itu menepati ridhanya Allah, maka dia akan masuk syurga dengan kata-kata tersebut. Sebaliknya, ada kalanya seseorang mengatakan dengan kata-kata yang dia tak peduli dengan kata-kata itu, tapi kata-kata itu menepati murkanya Allah, maka dia akan dihukum di neraka dengan kata-kata tersebut. Jadi kata-kata ini boleh menentukan nasib seseorang. Adakah dia termasuk yang mendapatkan pahala besar atau sebaliknya. Oleh sebab itu kata baginda Rasulullah, wa hal yakubbun nas ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahai Mu'adz, mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, kamu tak tahu ke ada orang itu dicampakkan ke dalam neraka mula daripada kepalanya dulu. Dalam riwayat yang lain, hidungnya dulu. Disebabkan oleh kerana lisannya tak dijaga. Kepala dulu sebab lisan berada di anggota wajah sini. Hidung dulu karena hidung yang paling dekat dengan lisan. Faham Tom? Dengan demikian, menjaga diri daripada menyakiti orang, baik itu dengan lisan atau dengan pandangan, memandang orang dengan pandangan rendah,
Oh, awak daripada negeri ini, awak daripada desa ini, awak daripada dipandang sudah. Oh, awak daripada keturunan ini, awak daripada keturunan itu. Oh, saya daripada keturunan. Dia memandang rendah dengan matanya sendiri. Pun ada bahagian daripada dosa. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Maha tahu gerakan mata ini apa maknanya, pandang kepada orang apa maksudnya. Faham tu? Mata ini hanya dilihat ada hitam, ada putih dan boleh nampak macam tu. Tapi orang nampak macam-macam dia makna, maksud pada dia ketika nampak. Nampak si fulan, pemalas. Nampak si fulan, kedekut. Nampak si fulan, ini tak boleh pakai. Nampak, pandangan tengok saja, tapi maknanya macam-macam. Itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Walihada orang-orang saleh itu, makanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada menceritakan ibadahnya mata. Katanya orang yang melihat Ka'bah diberi pahala oleh Allah. Dan Allah menurunkan 120 rahmat di Ka'bah. 60 untuk orang yang tawaf, 40 untuk orang yang salat, 20 untuk orang yang tengok. Jadi di antara ibadahnya mata itu adalah melihat. Tetapi melihat kepada Ka'bah pandangan ta'zim. Pandangan hormat. Pada masa yang sama Nabi mengatakan kepada Ka'bah, "Ya Ka'bah, ma'a'adhamaki wa'adhama hurmataki." Wahai Ka'bah, alangkah agungnya engkau, alangkah mulianya engkau, tetapi kehormatan orang beriman lebih mulia daripada engkau. Kalau melihat kepada Ka'bah saja dengan pandangan hormat diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, memandang orang Islam dengan pandangan hormat juga diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali memandang kepada orang dengan pandangan hina, karena kita tak tahu apa yang berlaku kepada kita dan apa yang berlaku kepada orang yang kita pandang dengan pandangan hina. Di antara ibadahnya mata untuk menjaga diri daripada melakukan kejahatan kepada orang lain adalah menjaga mata daripada melihat aurat orang lain. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Jangan suka memandang aurat orang, jangan suka memandang rahasia orang. Kadang-kadang orang pegang handphone di sebelah kita. Kemudian dia buka SMS, kita berada sebelahnya sini. So kita curi pandang macam. Oh, itu sama maksiatnya mata itu juga. Terlihat tanpa sengaja, berbeza dengan sengaja dia melihat. Apa ditulis? Dipandang macam itu. Ini tajassus, mengintai. Faham itu? Oleh sebab itu kalau ada orang buka handphone di sebelah kita, kita jangan tengok apa dia buka. Karena itu bahagian daripada mengintai, maksiatnya mata. Faham tom? Oleh hada kala Sayyidina Rasulullah kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, la tudbi'u an-nadhratu an-nadhrata, fa inna lakal ula wa 'alaika ats-tsaniyah." Wahai Ali, kamu jangan ikutkan pandangan kamu yang pertama dengan pandangan kamu yang kedua. Karena yang pertama itu dimaafkan, yang kedua akan ditulis, akan dicatat. Yakni kalau mata terpandang kepada sesuatu yang tak boleh dilihat, aurat atau apa saja, yang terlihat tanpa sengaja, yang seperti ini dimaafkan. Tapi kalau patah balik tengok, yang kedua akan dicatat sebagai suatu perbuatan dosa. Faham tom? Jadi menjaga nasihat yang ketiga, menjaga diri daripada melakukan kemudaratan kepada orang lain. Kalau tak boleh mendatangkan manfaat, maka jangan mendatangkan mudarat. Fil hadis dinyatakan baginda Rasulullah SAW melihat seorang berada dalam syurga berjalan dengan penuh
kemewahan dan kegagahan. Kalau apa perbuatan yang kamu lakukan? Katanya, aku di dunia nampak ada satu ranting pokok yang dia rendah dan boleh mengenai orang lalu di situ. Maka aku patahkan atau aku selamatkan ranting itu supaya tidak mengenai orang yang lalu. Perbuatan dia menyelamatkan orang daripada terkena bahaya, Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia daripada segala bahaya di akhirat. Oleh hal dikatakan bahagian daripada iman. Iman itu yang tertinggi iman ada berapa? Ada 70 cabang. Yang tertinggi la ilaha illallah. Yang paling rendah imatatul adza anit thariq. Orang yang dia mengetepikan benda tajam di jalan itu selamat supaya tak kena kaki orang. Itu pun bahagian daripada cabang-cabangnya iman. Paham Tom? Oleh hal katanya, bergaullah kamu dengan semua orang, dengan semua makhluk, tak kira manusia atau tak kira binatang. Bi an takuf anhum syarraka, untuk kamu menjaga daripada melakukan kemudaratan kepada mereka. Kenapa? Fa innallaha yakuffa anka syarrahum. Maka Allah akan menjaga kamu daripada bahaya mereka seperti mana kamu menjaga mereka daripada bahaya kamu. Seperti mana kita tidak menyakiti orang, maka Allah akan lindungi kita daripada disakiti orang. Seperti mana kita tidak mau melakukan kejahatan kepada orang, Allah akan lindungi kita daripada kejahatan orang. Kama tadinu tudan. Macam mana kamu berbuat, itu juga kamu akan dibalas. Paham Tom? Kita kalau nak dapat apa yang kita mahukan daripada Allah, buatlah hal yang sama kepada makhluknya Allah. Kita mahu kita punya kesusahan diangkat oleh Allah, kita angkat kesusahan orang lain. Kita mahu sakit itu diangkat, diberi sembuh oleh Allah, kita bantu orang lain sembuh daripada sakitnya. Macam mana kita buat pada orang, itu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Faqad ruya fil athar an sayyidil bashar, dalam athar disebutkan daripada Rasulullah, katanya, man arada salamata falyatlubha fi salamati ghairihi minhu. Barang siapa yang mahu selamat, maka carilah keselamatan itu dengan kamu menyelamatkan orang lain daripada bahaya kamu. Falyatlubha fi salamati ghairihi minhu. Mau selamat, biarkan orang lain selamat daripada kamu. Nak sejahtera, biarlah orang lain sejahtera daripada kejahatan kamu. Terpulang kepada kita menyikapi kepada orang, itu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham dong? Kalau satu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib didatangi oleh orang miskin. Waktu itu ada satu buah delima yang dimiliki, maka diberikan pada orang miskin yang kelaparan. Tak lama daripada itu ada orang ketuk pintu. Kalau membawa satu bungkus, ada delima. Ada 9 delima. Kira. Kata Sayyidina Ali, kenapa 9? 9 katanya. Tak, 10. Kenapa 10? Sebab Allah Subhanahu wa taala menjanjikan al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Satu perbuatan baik dibalas 10. Saya sudah berbuat baik dengan memberi 1 delima, mesti balasannya ada 10 delima. Ternyata memang 10, cuma 1 disimpan oleh orang yang bawah itu. Nah, diberikan 10 delima. Ini kalau orang dia yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Bergantung bagaimana sikap kita kepada orang. Fahimtum? Olehada dikatakan dalam hadis, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Orang yang mengangkat kesusahan orang beriman, Allah akan angkat kesusahannya. Man yassara ala mu'sirin yassarahullah. Siapa orang yang memudahkan kepada orang lain, Allah akan mudahkan urusannya. Fahimtum? Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan tolong orang yang mana orang itu suka tolong orang lain. Fahimtum? Ada berkenaan dengan bagaimana seorang itu menjadi manfaat kepada orang lain atau paling tidak mengelak daripada melakukan kemudaratan kepada orang lain. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu kalau jirannya tak merasa aman, kekacau jiran. Baik itu jiran rumah atau jiran dalam katil. Nah, kita punya bilik itu dengan jiran, kalau katil itu atas bawah, bawah itu jiran kita, sebelah itu jiran kita. Paham tuh? Kalau mendengkur macam mana? Malam-malam mendengkur. Tak boleh nak kata apalah, pasal dia bukan sengaja dia buat. Paham tuh? Tapi jangan pula geram kepada orang mendengkur, malam-malam tak boleh tidur, dia pukul dia punya muka, jangan macam tu. Itu sudah namanya aziyah, mengganggu, menyakiti kepada jiran. Pasal dia ganggu sama kita, dia ganggu bukan dengan sengaja. Bukan dia, aku nak mendengkur malam ini, dia tak kata macam tu. Dia datang macam tu saja. Kejutkan supaya dia berhenti daripada mendengkur. Atau kalau tidak, yang mendengkurnya tinggi, kasih kumpul dengan orang mendengkur semua situ. Biar berjiran dengan orang yang mendengkur juga sama-sama. Ada yang mendengkur ke banyak kat sini? Alhasil makna kejiranan di sini maknanya luas. Bukan hanya rumah, tapi katil sebelah katil jiran, office sebelah office jiran, meja sebelah meja jiran. Hakada. Paham tak? Jadi jagalah kita daripada menyakiti orang lain, maka Allah akan menjaga kita daripada disakiti oleh orang lain. Nasihat yang keempat, wanwi al-khaira li jami'il muslimin. Berniatlah kamu yang baik terhadap semua orang Islam. Maksudnya, sentiasa berazam untuk berbuat kebaikan. Selain daripada kita diminta tidak melakukan kejahatan, kita diminta untuk niat untuk berbuat kebaikan. Tak kira kepada sesiapa pun. Faham tom? Di antara kebaikan yang perlu kita lakukan kepada sesiapa pun adalah salam. Ayuhan nas, afshus salam. وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Wahai sekalian manusia, sebarkan salam, beri makan pada orang, sambung tali silaturrahim, bangunlah di waktu malam sementara orang ramai yang tidur, kamu akan masuk syurga dengan selamat. Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Kamu tak akan masuk syurga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak akan dikatakan beriman sehingga kamu saling kasih mengasihi. Mahukah kamu aku tunjukkan satu perbuatan yang kalau kamu lakukan kamu saling kasih mengasihi? Sebarkan salam di antara kamu. Al-San Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kalau pergi ke pasar, katanya saya pergi ke pasar, tak ada hasrat nak beli apa, tapi hanya untuk jumpa orang ucap salam. Pasal di pasar ramai orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pergi ke pasar bukan untuk beli barang.
untuk nak ucap salam. Apa tujuannya? Nak cari pahala. Dan yang kedua adalah untuk menyebarkan salam, mengikut perintah Nabi SAW. Faham Tom? Kata baginda Rasulullah, sebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal. Zaman kita sekarang kalau ada orang salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kenal aku ke? Akhir zaman. Orang hanya mengucapkan salam kepada orang yang kenal saja. Nabi suruh kita salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang kita tidak mengenali. Apa arti sebarkan salam? Arti sebarkan salam adalah satu, kita mengucapkan salam. Yang kedua, memahami bahwasanya arti menyebarkan salam itu orang lain selamat daripada kita. Namanya kan salam, keselamatan. Orang lain mesti selamatlah daripada kita. Macam tadi, selamat daripada kita pandang dengan pandangan hina, selamat daripada mulut kita. Ada salah seorang arif, salah seorang alim ulama, dia jumpa dengan jumpa dengan Harun Ar-Rasyid dalam keadaan tangannya diikat macam tu. Dan dia sepatutnya kena hukuman mati disebabkan dianggap sebagai pemberontak. Tapi dia tak termasuk pemberontak. Orang fitnah dia. Maka ketika jumpa dengan Harun Ar-Rasyid, dia ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara spontan Harun Ar-Rasyid mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang alim ini mengatakan, adapun saya sudah menerima jawaban salam daripada engkau, maka saya tuntut apa yang menjadi jawaban kepada engkau daripada salam saya itu keselamatan yang saya mahukan daripada engkau. Kan waalaikumsalam, untuk kamu juga keselamatan. Kamu janji sama saya selamat, jangan kamu hukum saya. Maka terpesona atau terkejut si Harun Ar-Rasyid dengan kebijakan orang ini. Barulah diberitahu case yang berlaku kepadanya. Kalau itu tuduhan tidak benar dan begini begitu, explain semua. Ternyata Harun Ar-Rasyid akhirnya menyadari kalau orang yang dituduh itu tidak benar. Akhirnya orang itu selamat. Apa puncanya? Salam. Jadi salam bukan hanya sekedar salam saja, tapi ada makna di dalamnya, yaitu orang itu selamat daripada kita punya kejahatan. Wan wil khaira li jami'il muslimin fa innahu qad warada fil hadis niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang beriman itu lebih baik daripada amalnya, yaitu orang yang dia menanamkan niat namun tak terlaksana niat tersebut dengan sebab-sebab yang makbul, maka niatnya diberi ganjaran oleh Allah walaupun tak sempat beramal. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada diceritakan itu seorang yang dia berniat untuk menyedekahkan, katanya ini ada satu kisah lah dulu. Dia pergi ke satu kampung, nampak kampung ni orang-orang banyak orang lapar, maka dia pun datang tu nak minta makanan, tapi orang-orang kampung banyak lapar juga. Akhirnya dia duduk bawah pokok situ, dia nampak tumpukan pasir. Katanya, andailah aku punya makanan gandum sebanyak tumpukan pasir ni, aku sedekahkan kepada orang-orang kampung yang kebuluran tu. Niatnya seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi yang diutus pada zaman itu, beritahu kepada dia punya sedekah sudah diterima oleh Allah. Padahal dia bukan sedekah betul pun, bukan bertukar itu pasir jadi gandum. Dia niat nak bersedekah. Niat yang sungguh-sungguh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil hadis Nabi bersabda, ada seorang suka bersedekah. Kemudian orang lain melihat, kalau aku punya duit seperti dia, aku akan buat seperti dia. Maka pahalanya sama. Walaupun dia tak bersedekah, tapi sungguh niat.
Faham tak? Sama juga kalau ada orang dia buat benda tak elok dengan hartanya. Aku kalau punya duit sebab itu dia, aku akan buat yang lebih teruk daripada dia. Dia pun akan tanggung dosa juga. Faham tak? Nah. وورد أيضا إنما الأعمال بالنيات ولا تضمر شرا. Jangan kamu menyimpan dalam diri kamu kejahatan kepada orang lain. Wala tastabtin. Jangan kamu simpan dalam hati kamu ghillan. Ghillan ini dengki. Wa ghishan, tipu. Li ahadin minal mu'minin. Kamu jangan simpan dalam diri kamu keinginan untuk hasad dengki ataupun ingin tipu kepada orang-orang beriman. Atau siapapun juga. Fa inna man kanat hadhihi sifatuhu. Barang siapa orang yang memiliki sifat tidak menyimpan kejahatan kepada sesiapapun, wa tahurat tawiyatuhu, dan isi hatinya pun bersih, wasafa batinuhu, batinnya pun murni, anil ghilli, daripada hasad, wal ghishi, daripada tipu, wal haqdi, daripada dengki, alal muslimin, kepada kaum muslimin, yakunu a'bada ahlil ardh, dia akan menjadi orang yang paling tinggi ibadahnya di atas muka bumi. Siapakah orang yang ibadahnya paling tinggi di atas muka bumi ini? Orang yang tak punya rasa hasad dengki pada orang. Orang yang tak ada niat nak menyakiti orang. Itu orang yang paling tinggi ibadahnya. Kalau ada orang solat 5 waktu dijaga, solat qabliyah ba'diyah rawatib dijaga, solat tahajud dijaga, Qur'annya dijaga, tapi dia dengki pada fulan, dia hasad pada fulan, dia tipu fulan, tak ada faedahnya dengan ibadah yang dia buat. Hatta dia banyak beribadah sunnah, kalau tak jaga kerana dan perangai terhadap orang lain. Faham tak? Perbuatannya dia menyakiti orang boleh menjadi sebab dosa-dosa, boleh menjadi sebab dosanya kepada orang lain itu akan menghapuskan pahala ibadah yang dia lakukan. Sehingga pahala ibadahnya, salatnya, puasanya, sedekahnya tak bermanfaat. Disebabkan oleh karena terhapus dengan perbuatan dosanya kepada orang lain. Ini kan fil hadis Nabi bersabda, kamu tahu tidak dengan seorang yang muflis? Kata Nabi, orang yang muflis itu orang yang datang di hari kiamat dengan pahala solat, puasa, zakat, tapi dia maki fulan, ambil duit fulan, dia bunuh fulan, jahatnya kepada orang banyak juga. Walaupun ibadahnya banyak, maka pahala ibadah itu diberikan kepada orang-orang yang dizalimi. Sampai bila habis pahala ibadahnya, dosa-dosa orang itu diambil, diserahkan kepada dia. Maka dia datang di hari kiamat dengan membawa pahala, tapi dia akan membawa dosa orang. Paham tak? Wa yakunu naumuhu ibadah, dan tidurnya orang yang bersih daripada hasad dengki, tidurnya menjadi ibadah. Tak simpan kedengkian pada orang, kebencian pada orang, tak simpan rasa apa-apa, tak senang pada orang. Faham tak? Moga-moga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada penyakit hasad, daripada penyakit dengki, daripada penyakit tipu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengawal diri daripada melakukan kejahatan kepada orang lain, agar supaya Allah jaga kita daripada kejahatan orang juga, insyaallah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم من قال وعن نوفل بن إياس الهذلي رحمه الله تعالى قال
كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لنا جليسا وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج وأوتينا بصحفة فيها خبز ولحم. فلما وضعت بكى عبد الرحمن، فقلت يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فرأيته يأكل وهو مكع من الجوع، ومعنى الإكعاء التساند إلى وراء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ مما أتاه الله تعالى إلا قوت عامه فقط، من أيسر ما يجد من التمر والشعير، ويضع سائر ذلك في سبيل الله عز وجل. وروى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعزل نفقة أهله سنة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم غداء لعشاء ولا عشاء لغداء. وروى الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر شيئا لغد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغدى لم يتعشى، وإذا تعشى لم يتغدى. قال القستلاني في المواهب اللدنية قد استشكل كونه عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يطوون الأيام جوعا، مع ما ثبت أنه كان يرفع لأهله قوت سنة، وأنه قسم بين 4 أنفس من أصحابه 1000 بعير مما آفاء الله عليه، وأنه ساق في عمرته 100 بدنة فنحرها وأطعمها المساكين، وأنه أمر لعربي بقطيع من الغنم وغير ذلك، مع من كان معه من أصحاب الأموال كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وغيرهم، مع بذلهم أنفسهم وأموالهم بين يديه. وقد أمر بالصدقة فجاء أبو بكر بجميع ماله وعمر بنصفه، وحث على تجهيز جيش العسرة فجهزهم عثمان ب1000 بعير إلى غير ذلك. وأجاب عنه الطبري كما حكاه في فتح الباري بأن ذلك كان منهم في حالة دون حالة، لا لعوز وضيق، بل تارة للإيثار وتارة لكراهة الشبع وكثرة الأكل. قال الحافظ ابن حجر والحق أن الكثير منهم كانوا في حال ضيق قبل الهجرة حيث كانوا بمكة، ثم لما هاجروا إلى المدينة كان أكثرهم كذلك، فواساهم الأنصار بالمنازل والمنائح، فلما فتح لهم النظير وما بعدها ردوا عليهم منائحهم. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبصر في الدنيا له، كما أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وجبريل على الصفا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل والذي بعثك بالحق ما أمسى لآل محمد سفة من دقيق ولا كف من سويق، فلم يكن كلامه بأسرع من أن سمع حدة من السماء أفزعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الله القيامة أن تقوم؟ قال لا، ولكن أمر إسرافيل فنزل إليك حين سمع كلامك، فأتاه إسرافيل فقال إن الله تعالى قد سمع ما ذكرت فبعثني إليك بمفاتيح خزائن الأرض، وأمرني أن أعرض عليك إن أردت أن نسير معك جبال تهامة زمردا وياقوتا وذهبا وفضة فعلت، فإن شئت نبيا ملكا وإن شئت نبيا عبدا، فأومأ إليه جبريل أن تواضع فقال بل نبيا عبدا 3. رواه الطبراني بإسناد حسن. ولله در الأبوسير حيث قال وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم عليه.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. صلاة الله تغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمال وما طرب المحبون وهاموا لغير جمالكم نظري حرام وغير كلامكم عندي كلام وعمر تسري منكم بعض يوم وساعة غيركم عام فعام وصبري عنكم شيء محال وما لي قاتل إلا الفطام إذا عاينتكم ذالت همومي وإن غبتم دنا مني الحمام أود بأن أكون لكم جليسا وتنصب لي بربعكم خيام بداه بالوصال مريض هاجر يهيم بكم إذا سجع الحمام حديث غرامه فيكم قديم وملبسه من الحب السقام فأنتم في الأصول أجل أصلين إذا شئتم تحصل للمرام بكم صعب الأمور يعود سهلا فبالإحسان جود يا كرام فليس سواكم للجود أهلا فكيف نزيد صوحكم يضام الحمد لله رب العالمين. أحسن الفاتحة عشان مش من رسول الله وأهل بيت وصحبه ترتم التنس سلام على معدي بن حسن الله سلام صلى الله عليه الرحمن على الله آله وعلى خير درجاتهم الجنة ثم ثباتهم الله وسنتهم فينفعنا بهم بسرار من وارم ولهم بركاتهم من فاتهم دادا على حد المستوى من أخرتنا الآخرة وإلى حضرة النبي فاتحة صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب الضالين آمين اللهم صل وسلم
الحمد لله رب العالمين ربنا انفعنا بما بما علمتنا علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وزكي كل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون في رستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صاحب المصابيح القرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولي وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الشحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشه مداد كلماته